صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 10. Muka surat 10, baris yang ke-12 daripada bawah. Baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka hendaklah ia tayamum dengan memindah akan debu tanah yang suci menyucikan. Hendaklah ia tayamum. Tayamum ni dengan memindahkan akan debu tanah yang suci menyucikan. Memindah kepada sapu mukanya dan dua tangannya dengan niat tayamum, ganti daripada wuduk dan mandi, atau ganti daripada membasuh anggota yang tiada dapat terkena air padanya. Maka hendaklah ia tayamum dengan memindahkan akan debu tanah yang suci menyucikan. Debu tanah ini dalam mazhab Syafi'i kita, debu tanah. Apa warna tanah sekalipun, janji debu tanah. Janji debu tanah, apa warna tanah sekalipun. Kemudian debu tanah yang suci menyucikan. Suci ni debu tanah yang tidak bercampur dengan najis lah. Menyucikan debu tanah yang belum lagi digunakan. Adapun debu tanah hak mustakmal tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Cuma debu tanah yang dihukumkan mustakmal ni debu yang kita duk sapu di muka tu. Kita sapu di muka, hak ada di muka, hak ada di tangan kita ni sahaja yang dihukumkan mustakmal. Kita sapu tangan, hak ada di tangan ni dan ada di tapak tangan hak selepas kita sapu, hak tu sahaja hak dihukumkan mustakmal lah. Adapun di tempat yang kita tepuk tu, untuk supaya debu tu lekat di tapak tangan kita, hak tu tak jadi mustakmal hak tu. Ada ni di bawah tu kita debu, kita pun tepuk di tempat tu. Hak tempat tu tidak akan jadi mustakmal. Hak mustakmal ni kita sana sapu muka, hak ada di muka ni, hak ada di tangan ni, hak tu mustakmal. Kita pun buang kat luar lah, kita tepuk pula kali kedua untuk sapu tangan. Jadi mustakmal hak hanya hak telah digunakan sahaja, tu hak mustakmal. Kemudian memindahkan debu ni kepada sapu mukanya. Jadi lepas sebut dah berkaitan dengan sapu muka, yakni sapu sekalian muka. Sapu muka yakni sapu sekalian muka. Kena sapu betul-betul. Yang mana hak dalam kitab suruh kita peringatnya adalah di atas daripada bibir mulut, bawah daripada hidung kita ni, kena jaga. Pada ni begitu juga hak janggut kita yang terkeluar ni, hak tu kena sapu kat luar. Hak bawah ni, bawah daripada hidung, atas daripada bibir mulut ni, hak ni kena sapu ni
Sebab muka. Kalau kita berwuduk air akan turun sendiri tempat tu. Adapun kalau kita tepuk bila kita sapu dengan debu tanah, kalau kita sapu gitu je. Ni kena hidung kena bawah ni, kena hidung kena bawah ni. Sini kita dak sapu, takkan rata debu sini. Ada ni. Air kita dak gosok pun air rata. Kalau air ni tak gosok pun air rata. Berbeza dengan debu. Debu ni kita kena ni jaga dia ni. Kemudian kalau janggut kita ni panjang, wajib kita kot luar sekali. Wajib tu. Kalau janggut kita pendek, maka kena dah masa dalam muka, tak apa lah. Kalau janggut yang terhulu ke bawah tu, tak akan kena debu masa kita sapu muka. Maka janggut tu bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Jadi keluar tu wajib pula kita sapu dengan debu. Kat luar je dia tidak payah selati, cuma kat luar saja. Bila janggut kita tu janggut yang terhulu sampai ke bawah. Wajib kitanya sapu di luar janggut terhulu ke bawah. Bila tu ketika sapu debu di muka, sapu debu di sekalian kawasan muka tu. Sekalian kawasan muka. Dan dua tangannya, sebab anggota tayamumnya dua, satunya muka, satunya tangan. Cuma dalam kitab ni dia hanya sebut dua tangan. Dia tak sebut hingga siku. Dia hanya sebut dan dua tangannya. Kepada sapu mukanya dan dua tangannya. Dua tangan. Dia tak sebut hingga kepada siku. Dia dalam mazhab Syafi'i kita, dalam mazhab Hanafi, sapu debu di tangan wajib sampai kepada siku. Wajib sampai kepada siku. Bukan hanya dua tangan ni, dua tapak tangan saja, bukan. Bukan hanya dua tapak tangan sahaja, bukan. Mana sampai ke siku. Tetapi mazhab Hambali, mazhab Maliki, sapu dua tangan betul. Dua tangan betul. Pada ni tak sampai ke siku. Dia berbeza dengan ayat wuduk. Ayat wuduknya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke akhir ayat. Maka hendaklah kamu membasuh akan muka kamu dan kamu membasuh akan dua tangan kamu hingga kepada siku. Hingga kepada dua siku. Tu je lah. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sehingga sampai ke siku. Tu ayat wudu. Dia berbeza dengan ayat tayamum. Ayat tayamumnya, tayamum, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Gitu ya. Wa aydikum itu An-Nisa ayat yang ke-43. Wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Sapu muka dan dua tangan daripadanya. Itu Al-Maidah ayat yang ke-6. Hanya sebut wa aydikum. Ilal marafiq tidak ada. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ada ilal marafiq sampai ke siku. Sebab tu ayat wudu tak ada khilaf. Ayat wudu tak ada khilaf. Adapun ayat tayamum hanya sapu oleh kamu akan muka kamu dan dua tangan kamu. Tak ada ilal marafiq. Tak ada ilal marafiq. Tapi mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi qiyas pada ayat wudu. Ayat wudu sampai ke siku, maka tayamum pun sampai ke siku juga. Itu pandangan
Muktamad dalam mazhab Syafi'i kita kaul jadid. Adapun pandangan Imam Syafi'i kaul qadim, dua tangan saja, tak sampai kepada siku, sebagaimana mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki. Dan kebanyakan ahli hadisnya mereka memilih mereka memilih dua tangan semata-mata. Macam Imam Bukhari tu, dia buat tajuknya babut tayammumi lil wajhi wal kaffain. Babut tayammumi lil wajhi, bab tayammum bagi muka, wal kaffain. Kaffain ni lah. Ni. Dia tak sampai kepada siku. Waktu di kalangan ulama-ulama hadis. Sama dengan mazhab Hambali, sama dengan mazhab Maliki, sama dengan qaul qadim bagi Imam Syafi'i sendiri. Dua tangan ni, dua tangan hanya dua pergelangan tangan sahaja, bukan sampai kepada siku. Adapun mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, dua tangan sampailah kepada siku. Kemudian ketika kita bertayamum ni, tepuk sapu debu di muka, tepuk sapu debu di tangan ni, dua kali tepuk tu itu wajib dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hanafi. Wajib ya. Kalaulah kita sekali tepuk ni boleh meratai muka debu tu dan boleh meratai kedua belah tangan debu tu, tepuk ngapa tak tahulah berapa kali. Sekali je orang tapak tangan di luar berapa kali kurang ni. Buat masalah. Ditepuk sekali, separuh cukup untuk meratai muka, separuh lagi cukup untuk meratai kedua-dua belah tangan. Mana ada? Itu mazhab Hambali Maliki. Mazhab Syafi'i tak boleh. Dia sekurang-kurang kena dua kali tepuk. Lebih tak apa. Kalau lebih tak kata buat lebih lah. Tapi sekurang-kurang dua kali. Sebab Nabi bersabda, At-tayammumu darbatan. Bermula tayamum ialah dua kali pukul, dua kali tepuk. Sebab tu mazhab Syafi'i wajib dua kali tepuk. Sekali untuk muka dan sekali untuk tangan. Dua kali tepuk ni jikalau sudah cukup lah. Kalau dah cukup kok, tambah lagi lah, lebih daripada dua kali. Tapi yang aulanya dua kali sudahlah. Biar sedang molek dua kali tu selesai muka dan juga selesai kita sapu tangan. Kemudian berkaitan dengan kita sapu tangan ni sampai ke siku, sapu tangan sampai ke siku, dia disunatkan kita buat dengan kaifiah, cara yang masyhur. Ni dalam buku ni dia tunjuk cara sapu tangan sampai ke siku. Cara ni cara yang biasa diajar dalam kitab-kitab ni, cara yang masyhur. Yang mana kita tepuk kali yang pertama selesai rata sekalian kawasan muka. Tepuk kali yang kedua, ni buku hak dahulu ni lah, buku panduan bersuci bersolat bagi pesakit. Jadi hak cara yang masyhurnya, kita tepuk dua belah tangan, kemudian kita bahagikan kepada tiga bahagian. Jadi kita sapu tangan kanan terlebih dahululah. Kita sapu ni, hak jari ni disapu sebelah belakang. Anda ni masa sapu belah belakang ni, ibu jari ni dia terkeluar sikit, tak kena. Biarlah ibu jari tu tak apalah. Sapu belah belakang. Lepas tu hafal ke siku, balik ni ambil belah depan pula, belah tapak pula. Ada ni. Kemudian hak jari, hak ibu jari tak kena tadi ni, sama. Perhatikan. Pada ni. Hak tangan kiri pula, masa kita sapu ni, kita jangan lagakan dengan hak debu hak ada di tangan kanan ni. Sebab debu hak kita setengah ni tengah pakan, dia tak guna lagi. Pada ni. Jadi kita ibu ni hak jari ni sebelah belakang tangan kanan. Lepas tu habis siku kita balik semula dengan belah
tapuk pula hadapan tangan. Hak tadi kata ibu jari tak kena, dah lagi kan. Kemudian hak belah tangan kiri pula, ni. Hak debu yang ada di tapak tangan kanan ni tak kosek kita tadi kan. Kita buat blok belah kiri sampai ke siku, tapak belah depan, lepas tu kemudian sunat kita laga-lagakan, kemudian kita selati sekali. Sunat je tu. Selati sunat saja sebab masa tepuk tu kita sudah ceraikan tangan kita. Masa tepuk kita sunat ceraikan tangan, jadi debu sudah pergi antara celah-celah tangan. Pandai ni. Jadi kita tepuk. Cuma ketika kita tepuk debu untuk sapu muka, kalau ada cicing di jari kita, cicing tu sunat buang. Jangan ada jari tu lah, tapi sunat je lah. Tapi ketika kita nak tepuk untuk sapu debu di tangan, cincin tu wajib kita kena buang. Sebab kalau cincin kita tak buang, debu tidak akan meratai di bawah cicing. Tak sama dengan air semayang wudu, air lain, pada ni debu lain. Jadi cicing tu kena buang. Kita sebut kata buang cincin ni bukan mesti kena buang betul. Pada ni nak comel ni buang betul lah. Kalau kita tak buang, masa kita sapu tu kita pelonggorkan, kita sapu tempat cicing, kita masukkan balik, okey je. Pandai ni. Tapi seeloknya kita buang teruslah cicing tu, bubuh tepi dulu, kita tayamum untuk sapu debu di tangan, barulah kita pakai semula cicing tu. Ketika berwuduk, janji cicing tu dak ketat, longgok, lah kita gok sikit, air masuk dah bawah cicing tu. Tapi kalau masalah debu ni, dia kena bukan buat longgok-longgok dak lah, kita kena alih di sungguh. Kita sapu di tempat hak cicing tadi tu, barulah kita masuk balik. Mana kalau tak buang pun, janji di tempat cicing tu dia perhatikan debu, okey je lah. Tapi dalam kitab dia kata wajib buang cincin ketika tepuk kali yang kedua, untuk sapu debu di tangan. Kalau tak buang macam mana? Tak buang, dia buat keluar sikit, sapu debu situ, dia masuk balik, okey juga. Tapi nak ceritanya, kalau kita tak buang cicing di tempat cicing tu, debu tidak akan meratai. Walah kita wajib meratai sekalian anggota tangan kita tu. Ada ni. Cuma macam hak tadi tu, hak kaifiah yang masyhur, yang hak sunat kita buat tu, buat ni kadang-kadang orang kita payah juga. Tak ada ni. Dia kadang-kadang boleh dibuat gini, dia tak sedar. Dia sebelah belakang. Dia ketika kita bertayamum, walaupun tangan kita tu sudah kita pisahkan dengan anggota tayamum muka ataupun tangan, kita boleh kembali balik tangan kita untuk sambung sapu debu. Dia berbeza dengan wuduk. Adapun wuduk, kalau kita gosok muka contohnya, kita mengeluarkan tangan kita daripada muka, tidak boleh masuk kembali sebab air sudah menjadi mustakmal bila kita berpisah tangan kita daripada anggota wuduk. Pada ni tak boleh nak pisahkan. Tapi tak boleh nak pisahkan, kena faham lah. Contohnya kita berwuduk menggunakan air kolor. Kalau kita berwuduk ubuh muka bawah pahit, kita buat keluar tangan masuk semula pun tak ada masalah sebab air pahit air lain dah. Hak mana ni kalau ketika berwuduk, kalau kita mengeluarkan, kita alihkan tangan kita daripada anggota wuduk, tak boleh masuk balik sebab jadi mustakmal. Hak kita berwuduk dengan air kolor. Air kolor kita masuk muka, air yang sama lah tu. Kita keluarkan tangan, tak boleh masuk balik dah. Adapun kalau kita bermuka bawah pahit, kita gosok, kita buat lari, boleh tak boleh masuk balik, air lain waktunya. Air pahit kan, bukan macam air kolor. Berbeza dengan ketika kita sapu debu tayamum. Kita sapu tangan, kita lari dah tangan kita, rasa dah rata mah kali, masuk semula, tak apa. Untuk tayamum tak apa, cuma disunatkan. Sebelum daripada selesai kita menyapu debu di muka dan dua tangan, disunatkan kita jangan alihkan tangan kita daripada anggota tayamum tu. Sunat jua.
Manakala dah sapu debu, lepas tu keluar tangan, nak buat semula, masuk lah. Sebab terkadang kalau kita dak perhati molek, jari ni disapu belah belakang. Dah. Sampai di siku, hak belah tapak, ni belah depan. Hak tadi kata ibu jari tak kena, disapu. Kadang-kadang kita tidak menyadari ketika kita buat seumpama ni, di tepi ni tak kena ni. Ada ni. Sebab ni belah belakang. Ni belah belakang. Ni belah depan. Jadi masa ni belah belakang, belah depan ni kena lebih sikit ni. Biar di tengah ni kena. Jangan betul-betul belakang. Belakang. Tengah tak kena lagi ni. Lepas tu mari belah depan ni, depan pula. Tengah tak kena juga. Mana ketika belah belakang ni dia kena lebih sikit ke tengah. Tapi tengoklah tangan macam mana, lengang tu macam mana. Kalau lengang jenis hok kuku mudah sikit. Kalau lengang hok jenis gemuk, hok daging banyak, tak cukup tu. Tak rata tu. Lepas tu belah depan. Ni kita nak lagi sini lagi ni. Kalau kita rasa tak kena tak ni, kita balik semula, kita buat lah. Ni kan boleh buat ni kan. Sebab takut kita buat belah belakang, buat belah depan, kita tak perasan ni. Di tengah ni tak kena debu tanah. Faham tak? Jadi kalau kita buatlah contohnya, kita keluar dah tangan kita, berasa tak sedap, kita masuk semula, tak apa, debu tak ada masalah. Dia tak sama dengan ketika kita berwuduk. Sebab kita nak pastikan bahawa di tengah ni debu tanahnya kena. Jangan hanya belakang gini, ni mari kat depan, kita tak perasan tengah ni tak kena. Tapi itu kaifiah yang masyhur, yang disunatkan kita guna seumpama tu. Tapi kadang-kadang payah juga orang ni, payah dia nak buat gitu. Sebab kalau buat gitu, kita mendapati yang Nabi kata at-tayammumu darbatan. Bernama tayamum ialah 2 kali pukul, 2 kali tepuk. Jadi tepuk yang pertama untuk sekiranya muka, tepuk yang kedua untuk 2 belah tangan. Tapi kalau kita buat 3 kali tepuk, boleh juga. Tapi tak dapat cara afdal. Mana kalau kita kata tak payah sangat mari duduk musting tangan ni apa semua. Jadi kita nak tepuk tangan kanan, kita nak sapu debu tangan kanan dululah tau. Kita pun tepuk tangan kiri, kita bolong tangan kanan. Ada ni. Kemudian kita tepuk tangan kanan, kita pun ratakan debu di tangan kiri. Boleh, tapi sudah jadi 3 kali tepuk. Tu je lah. Mana malah payah nak buat gini lah, nak mari kat depan, lepas tu nak lagi hak ni pulak tu, mari hak ni pulak, mari kat depan, lepas tu lagi hak ni. Kemudian barulah kita lagi kat tapak tangan ni pulak. Tapi kalau tapak tangan tak lagi buat apa dah, sebab tapak tangan kena dah masa kita sapu debu tu kan. Sunat kita lagi pula tapak tangan. Faham tak? Sekali kita selati ni. Tapi tak selati buat apa dah, sebab masa kita tepuk tu kita sudah menceraikan antara jari tangan kita tu. Ya kan? Tapi kalau kita kata payah memang gitu, dia pun tepuk tangan kiri untuk sapu debu tangan kanan dululah. Pada ni sunat memulai dengan tangan kanan. Dia tepuk tangan kiri, tangan kanan tangan kiri dia pun sapu debu sekalian hak tangan kanan ni. Beres. Dia pun tepuk tangan kanan, dia pun tapi jadi 3 kali tepuk, 3 kali pukul jadinya. Tapi tengok, gitu lah mudah dia kata. Lama dah duduk belajar tu, dia duduk belajar kapung tu lah. Tepuk, ingat. Kalau dia nampak macam payah nampak, dia punya buat gini. Jadi nampak macam orang nak bergayung nampak. Susah nampak. Ada pula dia kata buat gini ustaz, buat gini. Gini. Habis lalu dah beri. Habis lalu dah, lepas tu cukup dah. You buat gini, habis lalu dah. Tapi cara dia buat tu nampak kerasan. Susah nampak. Jadi kalau payah sangat kau, tepuk tangan kiri, kita pun meratai tangan kanan. Habis. Ada ni. Kita pun tepuk tangan kanan, kita meratai tangan kiri. Tapi tak dapatlah cara yang akmal, cara hok comel tu. Macam dalam buku panduan ni samalah dah. Dibuat macam hok saya sebut tadi tu. Cara yang terbaik ialah
dengan meletakkan perut empat. Cara yang terbaik ialah dengan meletakkan perut empat anak jari tangan kiri selain ibu. Ni empatnya letak di belakang tapak tangan kanan. Di belakang. Mulai menyapu belakang tapak tangan, dari hujung jari sampailah kepada siku. Setelah menyapu siku, pusingkan tapak tangan kiri ni. Mana sampai ke siku dengan empat jari ni. Meletak perut empat anak jari tangan kiri ni. Lepas tu dia kata, dia terus kurang selain ibu jari. Ibu jari tak kena lah, ibu jari duk cokeng gini. Ada ni. Ni belakang. Masa tersapu ni budak kena ni, ibu jari tangan kanan dah kena juga. Sapu belakang. Sampailah kepada siku. Setelah menyapu siku, pusingkan tapak tangan kiri. Ni tapak tangan kiri, tanpa mengangkatnya. Sunat dia gitulah. Kita tanpa mengangkatnya hingga perut, ni perut tapak tangan mengenai bahagian lengan sebelah lagi ni. Ni sebelah belakang, ni sebelah lagi ni. Teruskan menyapu menggunakan perut tapak tangan kiri dalam keadaan ibu jari terangkat. Ibu jari tak kena ni. Ada ni. Ibu jari terangkat. Hingga tapak tangan kiri menyapu tapak tangan kanan dan perut ibu jari kiri ni menyapu belakang ibu jari kanan. Sekejap kita. Ni comel dalam buku ni. Ada ni. Jadi hak empat jari ni, selain daripada ibu jari, sapu sebelah belakang tangan kanan. Tapi masa sapu hak ni budak kena. Hak ni pucoknya ni tak sentuh lagi ni, debu ni. Ada ni. Belakang sampai pada siku, dia pun pusing. Pusing ni dia menggunakan ni perut ni pula ni. Untuk sebelah sebelah hadapan ni. Dah. Lepas tu ni tapi ibu jari ni cokeng lagi. Lepas tu sampai di sini. Lepas tu nak sapu tangan kiri pula sama jugalah. Dengan empat jari tangan kanan belakang. Sampai ke siku pusing. Ni tapak dan perut. Perut ni belah depan. Lepas tu ni kaifiah yang masyhur yang disunatkan kepada kita. Kan? Biasa dah. Tak biasa kok. Tepuk tangan kiri atas debu. Habis. Sesat. Lepas tu tepuk tangan kanan pula atas debu. Sesat tangan kiri pula. Tapi tak jadi darbatan lah. Pak Nabi kata atayammum darbatan tak jadilah. Tayamum 2 kali tepuk, jadi tayamumnya jadi 3 kali tepuk. Mana? Bila awak kena-kena pun janji rata kedua belah tangan. Cuma oleh kerana kita mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi ni sampai ke siku. Kalau mazhab Hambali dengan mazhab Maliki, tangan duduk sini saja, mudah sangat lah. Tepuk bila lalu dari sini je. Dia tak sampai ke siku, dia mudah. Kita sampai ke siku. Itu mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Bila jadi ditepuk dua belah. Dia ambil hak jari empat jari tangan kiri belakang. Lepas habis dia pusing balik dengan tapak ni tangan kiri ni pula. Dia pelaga. Sama lah juga. Lepas tu sunat dipelaga antara tapak dan diselati. Itu je. Cuma tadilah kalau tengah ni agak-agak dak kena debu, kita pulas semula lah tengah ni, buat je lah. Ada ni. Mana? Tapi biasanya bila sebut kata, kalau tepuk sebelah gitu, tepuk dengan tangan kiri, lepas tu sapu tangan kanan, boleh? Boleh. Boleh hot tu dia kata senang. Lepas tu tepuk pula tangan kanan, dia pun sapu meratai tangan kiri sampai ke siku. Senang tapi jadi 3 kali tepuk. Dia aulanya 2 kali tepuk. Tu hak aula, hak comelnya. Tapi janji rata kita sapu debu di tangan tu okey je lah. Okey je lah kita meratai jangan ni hak tangan kita dengan debu.
Kemudian sapu debu di muka dan dua tangan dengan niat tayamum. Dengan niat tayamum, ganti daripada wuduk dan mandi, atau ganti daripada membasuh anggota yang tiada dapat terkena air padanya. Niat ni disertakan akan niat itu dengan pindah tanah kepada muka dan dikekalkan akan dia akan niat hingga menyapu satu juzuk daripada mukanya. Ni hak kebanyakan kitab. Dia bermulanya niat tayamum adalah daripada kita mula tepuk. Kita nak pindahkan debu hak kita tepuk tu ke muka, dia niat kena ada dah situ. Dia bermula niat tu sampailah di muka, niat tu masih lagi dikekalkan. Macam kitab ni dia kata disertakan akan niat. Kemudian nak niat tu macam kita akan sebut semula lah. Nak niat macam mana kita akan sebut semula. Disertakan akan niat itu, niat tu bila? Muqaranah, diserta bila? Diserta dengan pindah tanah kepada muka. Tanah, debu tak kena muka lagi. Masa kita tepuk, kita nak pindah pada muka tu, kena niat dah. Dan dikekal akan niat tayamum ni hingga menyapu satu juzuk daripada muka. Jadi masa kita tepuk, kita pindah tu kena ada niat tayamum dah, sampailah debu tu kena di muka. Hak ni lah hak kebanyakan kitab. Tapi ini pandangan dhaif. Pandangan muktamad, niatnya hanyalah ketika debu bersentuh dengan muka. Macam niat kita ambil wuduk juga, ketika air kena di muka, niatlah wuduk. Ada ni. Itu hak pandangan yang muktamad. Tapi dalam kitab ni sama, dalam buku ni cerita kedok dah tahulah. Sama kat dalam buku ni pun. Berniat ketika memindahkan debu sehingga menyentuh sebahagian muka. Ketika memindah tu niat dah. Ada buku ni pun. Berniat ketika memindahkan debu sehingga maknanya masa niat tu debu tak sentuh lagi mukanya. Tapi berniat ni ketika memindahkan debu sehingga menyentuh sebahagian muka, sehinggalah debu tu kena ke muka, kena kekalkan niat. Tapi niat ni bila ni? Ketika memindah tu niat dah tayamum. Buku ni sama dan kitab ni pun sama. Tapi pandangan yang muktamadnya, niat tayamum macam niat wuduk juga. Niat wuduk bila? Ketika air kena di muka, niat tayamum pun sama. Ketika ketika debu kena di muka. Itu pandangan yang muktamad. Kita tepuk debu, tak ada mari niat apa-apa pun. Debu bersentuh di muka, barulah kita mula niat. Aku tayamum kerana nak mengharuskan fardu sembahyang. Pada ni. Tapi dalam kitab ni disertakan niat adalah ketika permulaan kita memindahkan debu, dan niat tu dikekalkan sampailah kepada debu sentuh di muka kita. Mana apa? Bermula niat ni bukan ketika debu sentuh di muka. Ketika memindah tu pun kena niat dah, sehingga menyentuh sebahagian muka. Kemudian dalam buku ni disebut niatnya saja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat kerana Allah. Dan ditambah, jika tidak diniatkan fardu, mana diniat saja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang. Niat dalam buku ni saja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu sembahyang ataupun mengharuskan sembahyang fardu. Sebaliknya, jika tidak diniatkan fardu, diniat setakat saja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang. Tak sebut fardu sembahyang ataupun sembahyang fardu, dia tak niatkan fardu,
Tayamum ini tidak boleh digunakan untuk solat fardu, namun masih boleh digunakan untuk solat sunat dan ibadah sunat yang lain. Ni hak dalam buku ni. Dalam kitab kita ni dia kata niat dengan niat tayamum ganti daripada wuduk dan mandi, ataupun ganti daripada membasuh anggota yang terdapat terkena air padanya. Ini salah satu dia niat tayamum. Hak biasa niat tayamumnya saja aku tayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Ini hak biasa dia ajar dalam kitab. Tetapi kalau dia niat saja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang, maka tak boleh guna tayamum untuk sembahyang fardu. Untuk sembahyang sunat boleh, untuk sentuh Al-Quran boleh. Dia gitu. Dia dalam kitab-kitab dia bahagikan niat kepada 3 martabat. Dia bagikan niat kepada 3 martabat, 3 peringkat. Yang pertama dia niat saja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu. Saja aku tayamum kerana mengharuskan tawaf fardu. Satu peringkat. Hak yang keduanya, saja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang. Saja aku tayamum kerana mengharuskan tawaf. Tak sebut sembahyang fardu dan tak sebut tawaf fardu. Sebut sembahyang saja, sebut tawaf saja. Kemudian martabat yang ketiganya, saja aku tayamum kerana nak sujud syukur. Saja aku tayamum kerana nak sujud tilawah. Saja aku tayamum kerana nak menyentuh Al-Quran. Itu martabat yang ketiga. Kalau kita niat martabat yang pertama, saja aku tayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang, tiba-tiba bukan pergi sembahyang fardu, pergi tawaf fardu, tak apa. Tapi tak boleh sembahyang fardu lah, sebab dia tayamum hanya satu fardu saja. Kemudian dengan niat mengharuskan fardu sembahyang ni, sembahyang sunat boleh. Sentuh Al-Quran boleh. Dia sentuh Al-Quran, sujud syukur, sujud tilawah, dia sama-sama martabat. Semayang sunat, tawaf sunat, solat jenazah, dia sama martabat. Walaupun solat jenazah tu fardu kifayah sekalipun, tapi dia sama. Ada ni. Kalau dia niat saja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang, tak sebut sembahyang fardu. Sembahyang fardu tak boleh, tawaf fardu tak boleh. Sembahyang sunat boleh, tawaf sunat boleh, sembahyang jenazah pun boleh. Walaupun sembahyang jenazah tu hukumnya fardu kifayah, tapi dia samakan dengan sembahyang sunat. Sebab apa sama dengan sunat? Sembahyang sunat kalau tak buat tak apa. Sembahyang jenazah kalau orang sembahyang dah, kita tak sembahyang tak apa. Dia buat sama gitu. Ke mana sembahyang jenazah? Kalau orang sembahyang belaka, orang sembahyang dah jenazah tu kan, kalau kita tak sembahyang dosa ke? Tak. Jadi dia samakan martabat dengan sembahyang sunat. Walau pahala tak sama. Orang sembahyang dah sembahyang jenazah tu kita sembahyang pula, boleh pahala fardu juga. Ada ni. Orang ke bumi dah, kita pun solat jenazah di atas kubur. Kamu solat jenazah selesai dah fardu kifayahnya. Selesai dah fardu kifayah. Kamu semayang atas kubur tak boleh pahala fardu? Boleh pahala fardu. Sebab tuntutan fardu kekal. Pandai ni. Cuma fardu kifayah ni orang lain buat dah, kita tak buat, tak ambil salah. Tapi kalau kita buat, boleh pahala fardu, bukan pahala sunat. Mana tuntutan fardu atas kita kekal, walaupun orang lain buat dah, sembahyang jenazah sekalipun. Tapi dalam bab niat ni, dia samakan sembahyang jenazah dengan sembahyang sunat. Ada ni. Jadi kalau dia niat tayamum, saja ketayamum kerana mengharuskan sembahyang. Tapi tak sebut sembahyang fardu. Sembahyang fardu tak boleh, tawaf fardu tak boleh, baca khutbah Jumaat tak boleh. Itu martabat lain. Sembahyang sunat martabat kedua. Tawaf sunat boleh, sembahyang jenazah boleh. Martabat yang tiga, sujud syukur, sujud tilawah, setengah Quran. Tu lagi boleh, baik hidup bawah. Tiba-tiba dia niat, saja aku tayamum kerana mengharuskan sujud syukur. Saja aku tayamum kerana mengharuskan sujud tilawah.
Saja ketemu kena mengharuskan sentuh Al-Quran. Sebab tadi kita tidak ada wudu. Kita pun tayamum kerana nak sentuh Al-Quran. Dengan tayamum kita tu sentuh Al-Quran boleh, sujud syukur boleh, sujud tilawah boleh. Semai sunat tak boleh. Sebab itu martabak yang kedua. Dia ni martabak yang ketiga. Tawaf sunat tak boleh. Semai jenazah tak boleh. Semai fardu lagilah tak boleh. Jadi senang-senang saja tayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Saja tayamum kerana mengharuskan semai fardu. Semai fardu boleh, tawaf fardu boleh, baca khutbah Jumaat boleh. Itu martabat yang pertama. Turun martabat yang kedua, lagilah boleh. Semai sunat, tawaf sunat, semai jenazah. Martabat yang ketiga, lagi boleh. Sujud syukur, sujud tilawah, sentuh Al-Quran contohnya. Nak berhenti dalam masjid contohnya, itu martabat yang ketiga. Hak berkaitan dengan martabat niat ketika tayamum. Okeylah. Cuma dah kitab kita ni agak rekah. Kitab kita agak rekah. Cuma hak buku ni kalau boleh carilah. Sebab buku ni kelengkap jugalah. Hak saya tunjuk dulu ni. Hak buku hak Jakim, hak keluaran yang mungkin yang paling terkini lah. Kemungkinan Jakim keluar buku lain pula tu wallahu alam lah. Tapi kira hak ni hak terkini. Maknanya hak cara-cara ni sapu hak tangan tadi pun dia ajar. Dalam kebanyakan buku dah ajar ni. Dan buku ni dia ajar macam mana cara kita nak sapu tangan tu. Hak cara yang molek lah. Cara yang akmal. Kita perata macam mana pun, janji debu rata di muka, debu rata di tangan, jadilah. Ada ni. Kemudian kata tepuk tu tak wajib tu. Kalau debu banyak tanah kita pergi gomong muka tanah tu pun boleh. Tapi ketika bertayamum dimakruhkan kita menggunakan debu yang tebal. Dimakruhkan. Kita disunatkan menggunakan debu yang nipis sahaja. Disunatkan menggunakan debu yang nipis sahaja. Iaitu tayamum dengan beberapa syarat yang dituntut dia akan baca dalam kitab yang panjang-panjang. Setakat tu dianya. Tak panjang mana dalam kitab Hidayatus Sibyang ni. Syarat nak tayamum ni contohnya kena tunggu masuk waktu. Tu syarat untuk bertayamum. Kena tunggu masuk waktu. Ia tak sama dengan wudu. Wudu kita sunat berwudu sebelum masuk waktu. Tayamum wajib kena tunggu masuk waktu barulah kita boleh bertayamum. Kemudian dalam mazhab Syafi'i kita pula satu tayamum hanya boleh gunakan untuk satu fardu jua. Hak sunat tak apa banyak. Ada ni. Nak sentuh Al-Quran selagi tidak kentut contohnya, boleh sentuhlah Al-Quran tu. Tapi untuk fardu hanya satu fardu sahaja. Sehingga kan kalau kita nak jamak, jamak kena dua kali tayamum lah. Sebab jamak tu dua fardu. Pada ni. Kalau macam lah kita kata Tok Khatib yang membaca khutbah, tiba-tiba Tok Khatib ni bertayamum. Sebab apa? Sebab Tok Khatib ni tangan patah, kaki terseliu. Lepas tu bertugas lagi. Harap ke Tok Khatib seorang tu je kapung tak boleh baca khutbahnya. Tok Khatib orang lain tak pandai nak baca. Ada ni. Tangan patah pun, kaki terseliu, ada belak di kaki pun, berwuduk serta bertayamum, dia juga yang baca khutbah. Selesai dia baca khutbah, untuk solat Jumaat dia wajib kena tayamum lain. Sebab dua khutbah tu sudah satu fardu. Ada ni. Jadi kalaulah Tok Khatib tu bertayamum, dia nak jadi tok imam kena cara lain lah. Sebab bila Tok Khatib yang selesai berkhutbah ni nak semayang kena tayamum pula sekali lagi, takut lambat dia semayang Jumaat tu. Sebab antara selesai khutbah dengan takbir solat Jumaat tu wajib mualat. Wajib mualat. Jangan duduk cerah lama. Cerah lama khutbah tu tak jadi dah, kena baca khutbah lain pula. Jadi maknanya untuk tok imam kena cari tok imam lain. Tok Khatib tu keluar untuk bertayamum, barulah dia jadi makmum untuk sembahyang Jumaat.
Dia antara selesai khutbah dengan takbir solat Jumaat, jangan teluh 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan. Bukan semai 2 rakaat ni qada dia. 2 rakaat yang ringan ni 2 rakaat. Mana tak ada doa iftitah, tak ada surah. 2 rakaat yang ringan ni hak qada rukun dia. 2 rakaat ni kita letak bakal 2 minit boleh. Kita takbir, kita semayang, tak ada buat sunat. Doa iftitah tak baca, auzubillah pun tak baca, doa surah pun tak baca. Mana setakat hak rukun saja. Boleh tak? 2 rakaat 2 minit. Ya ke tak? Kalau kita kata 2 rakaat 2 minit, teluh je 2 minit, putus mualaf. Gitu. Jadi tok khatib yang sudah berkhutbah dengan tayamum tadi tu, nak sembahyang Jumaat, dia kena bertayamum lain. Tapi kalau bertayamum saja boleh berkali standby dah tayamum ni dia bertayamum di bilik tu imam tu, masuk sujud tepuk, boleh ada tu imam tau. Sambil-sambil tu bila qomat dia pun masuk dalam bilik sekejap, debu standby dah kan. Mudah je berkali, boleh berkali. Yalah tadi dia berwuduk serta bertayamum untuk baca khutbah. Wuduk dia belum batal. Tapi tayamum untuk satu fardu, untuk sembahyang Jumaat dia tak perlu berwuduk dah, dia hanya tayamum sekali saja. Jadi dia masuk dalam bilik dia tu, debu standby dah, tepuk sapu di muka, tepuk sapu di tangan, sekejap je tu, 10 saat je boleh. Dia keluar sudah molek tu bila habis qomat, boleh amal kali. Cuma nak cerita mazhab Syafi'i kita hanya satu fardu. Adapun mazhab Hambali, syarat bertayamum kena tunggu masuk waktu. Tunggu masuk waktu zuhur untuk sembahyang Jumaat. Barulah boleh bertayamum. Dengan tayamum dia tu beberapa fardu pun boleh selagi tak masuk waktu asar. Tu mazhab Hambali. Dia baca khutbah, dia jadi imam sembahyang Jumaat, lepas tu dia sembahyang qada beberapa fardu sekalipun boleh sembahyang selagi tak habis waktu zuhur, tak masuk waktu asar. Tu mazhab Hambali. Mazhab Hanafi tayamum macam wuduk, sebelum masuk waktu boleh tayamum dah. Lepas tu tayamum tu selagi tak kentuk contohnya boleh gunakan tayamum tu walaupun habis waktu zuhur dah, walaupun masuk waktu asar, walaupun masuk waktu maghrib. Itu mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i kita ni agak tu sikitlah. Syaratnya masuk waktu, kemudian satu fardu sahaja. Mazhab Hambali syaratnya masuk waktu, selagi waktu tu masih lagi ada, boleh kita gunakan tayamum tu walaupun beberapa fardu sekalipun. Mazhab Hanafi tak syarat bertayamum, kena tunggu masuk waktu. Kemudian dengan tayamum tu selagi tidak kentuk contohnya, boleh pakai tayamum tu walaupun waktu sudah 2, 3, 4 waktu dah waktu masuknya. Itu dia ada 3 pandangan di situlah. Mazhab Syafi'i syaratnya masuk waktu, kemudian hanya satu tayamum untuk satu fardu sahaja. Hak sunat boleh buat banyak. Kalau nak sentuh Quran tu, hak tu tak ada masalah selagi kita tidak berhadas. Selesai berkaitan dengan tayamum. Dalam kitab Edatus Sunnah agak ringkas. Faslun, bermula barang yang haram atas orang yang berhadas kecil itu 4 perkara. Orang berhadas kecil 4 perkara haram. Orang yang berjunub 6 perkara. Orang haid dan nifas 11 perkara. Orang berhadas kecil 4 perkara. Orang berjunub haramnya 6 perkara. Orang haid nifas haramnya 11 perkara. Sebab apa? Hadas kecil je hadas dia kan, 4 cukup lah haramnya. Berjunub hadas besar tapi pertengahan. Haid nifas hadas besar, itu hak aghlas, hak paling besar, di sebelah pun haram. Jadi orang berjunub 6. Tapi hak 6 tu sama je lah hak 4 dengan hak hadas kecil tu, tambah lagi 2. Kemudian orang haid nifas jadi sebelah, sama dengan hak 6 hak berjunub tu, tambah lagi 5. Ini sebagai contoh. Orang berhadas kecil haram sembahyang, haram tawaf, haram sentuh Al-Quran, haram tanggung Al-Quran. Orang berjunub haram juga 4 perkara ni. Haram juga 4 perkara ni. Tambah lagi 2. Apa dia? Membaca Al-Quran. Orang berjunub tak boleh baca Quran. Orang tak ada wuduk boleh baca Quran, sentuh dia tak boleh. Tambah lagi satu laginya, orang berjunub tak boleh berhenti dalam masjid. Orang tak ada wuduk boleh duduk dalam masjid. Mana ni? Jadi orang berhadas kecil 4, orang berjunub jadi 6, orang haid dan nifas jadi 11 perkara yang diharamkan. Perkara ni pun nak kena tahu juga. Sentuh Qurannya macam mana, tanggung Qurannya macam mana. Apa makna tanggung Quran?
Quran kita tak sentuh, tapi kita angkat bantal, atas bantal tu ada Al-Quran. Sekarang tak main bantal dah. Kita angkat rehat dah orang tu. Bukan reha tu. Reha ni kita angkat reha, kita sentuh dah Al-Quran. Dah, tapi kita menanggung. Apa hukum menanggung Al-Quran? Sentuh satu, menanggung. Sentuh ni jamuh pun. Tu sentuh. Tak angkat-angkat pun. Oh ni angkat, tapi tidak sentuh pun. Dia haramkan. Kemudian haram sentuh Al-Quran ni, orang tua saja ke? Budak-budak pun haram juga. Lepas tu orang tua, mai awal tolong kau ambil Quran mak ke sipang mak wuduk batal dah. Disuruh budak tu pergi ambil Quran sipang, dia tutup ke sipang. Wuduk ada tak? Tak ada. Haram tu. Haram kepada ibu tu, bukan pada budak. Budak tu tidak mukallaf. Budak tu tak balik lagi kan. Dia tak ada hukum. Ibu yang suruh anak dia tu tak ada wuduk, ambil Quran, tutup, pergi sipang. Kita tahu mak Ismail tak ada dah. Haram. Ni hak berlaku banyak dalam masyarakat kita ni. Dia ngaji Quran, dia wuduk. Tengah-tengah ngaji Quran, wuduk batal. Ni panggil anak dia, tolong sipang Quran. Anak dia sembahyang ke tak? Tak ada. Haram. Haram atas ibu yang menyuruh anak yang tidak ada wuduk, dia menyentuh Al-Quran, tanggung Al-Quran, gisipang pula Al-Quran. Hak ni hak banyak berlaku dalam masyarakat kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.